Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hari ini saya syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara yang hendak saya sampaikan di sini, iaitu saya akan menceritakan sedikit tentang pembukaan Andalus. Okey, tuan-tuan yang perempuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana kita ketahui dan kita tahu bahawa dalam peperangan dalam sejarah umat Islam ni terbagi beberapa zaman. Khulafa sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman dalam zaman umat Islam ni, kemudian zaman Khulafa ar-Rasyidin, kemudian zaman pemerintahan secara monarki, dan kemudian zaman umat Islam ditindas, iaitu zaman kita sekarang ni, dan kemudian zaman yang kembali ni zaman khilafah pada akhir zaman nanti. Jadi ketika mana telah wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, kemudian telah dilantik Sayyidina Hasan radhiyallahu an sebagai khalifah, dan Sayyidina Hasan radhiyallahu an telah memberikan khilafah ini kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Dan kemudian Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an dengan ijtihadnya sendiri membentuk satu kerajaan secara monarki yang tertubuhnya kerajaan Bani Umayyah. Okey. Pada zaman Bani Umayyah pula tuan-tuan yang dirahmati Allah, zaman Bani Umayyah ni terdapat dua keluarga yang memerintah Bani Umayyah ni. Dan zaman Bani Umayyah ni terbahagi kepada dua zaman. Semasa pemusat pemerintahan Bani Umayyah ketika di Damsyik, dan pemusat pemerintahan Bani Umayyah ketika di Andalus. Dan di sini saya nak menceritakan sedikit dari segi permulaannya. Ketika Bani Umayyah di Damsyik, kerajaan Bani Umayyah telah diperintah oleh dua keluarga. Pada mulanya diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian selama 20 tahun telah memerintah Bani Umayyah. Kemudian diteruskan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, dan diteruskan daripada anak Yazid, Muawiyah bin Yazid. Apabila Muawiyah bin Yazid telah turun daripada jawatan khalifahnya, yang mana jawatan khalifah ni mula diambil oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ni adalah Bani Umayyah, tetapi dia bukan susu galuh daripada Abu Sufyan, tetapi daripada susu galuh Al-Hakam. Di situ saya menceritakan situ bahawa terdapat dua keluarga yang memerintah Bani Umayyah ketika Damsyik. Dan kemudian keluarga daripada suku keluarga Marwan ni meneruskan pemerintahan sehinggalah pemerintahan Bani Umayyah di Andalus pun oleh keluarga mereka. Okey, di sini tuan-tuan, saya nak menceritakan sedikit ketika mana zaman Al-Walid Ibn Abdul Malik. Yang mana zaman Al-Walid bin Abdul Malik, Ibn Abdul Malik ni, zaman ketika ni adalah zaman perluasan kuasa umat Islam. Pemerintahan umat Islam menjadi luas. Pemerintahan umat Islam menjadi hebat. Pemerintahan umat Islam menjadi kuat. Yang mana kita lihat bahawa di sini zaman itu zaman dakwah dan zaman jihad. Sebagaimana kita ketahui bahawa zaman Bani Umayyah adalah bukan zaman berpoya-poya. Kalau terdapat kitab-kitab yang menuliskan zaman Bani Umayyah kerajaan bermewah-mewah, tidak. Itu salah fakta. Yang mana zaman Bani Umayyah ni adalah zaman jihad, zaman perluasan kuasa, zaman umat Islam mengembangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga di timurnya sampailah di kawasan Turkistan, Uzbekistan, kemudian masuk ke China, dan kemudian India pun, benua India telah mula menerima Islam. Dan sebelah barat pula perluasan kuasa sehinggalah ke bumi Eropah
bumi Andalus. Okey. Pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik ni, saya nak menceritakan sedikit pada awal pemerintahannya, ketika mana Muslim bin Nusair telah meneruskan ekspedisi yang telah dilakukan oleh Uqbah bin Nafi' sebelumnya. Dan kemudian Muslim bin Nusair meneruskan ekspedisi membuka wilayah-wilayah barbar, membuka wilayah-wilayah di Afrika Utara, yang mana telah berlakulah pembukaan di bumi Maghribi, di bumi Tunisia, dan mereka mula memeluk agama Islam. Kaum barbar telah memeluk agama Islam. Dan Muslim bin Nusair telah memikirkan satu benda, bagaimana dia hendak menyeberang ke bumi Eropah dan kemudian menakluk semua benua Eropah dan kemudian menakluk kota Konstantinopel daripada arah barat. Jadi dari situ tuan-tuan yang mulia, kita melihat bagaimana seorang jenderal yang berjiwa dakwah, jenderal yang sayangkan umat, jenderal yang sayangkan agama, jenderal yang serahkan kehidupannya demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sanggup mengorbankan harta dia, jiwa dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, di sini kita nak melihat siapakah Musa bin Nusair dan siapakah Tariq bin Ziyad. Okey. Musa bin Nusair ni radhiyallahu an, dia daripada golongan tabi'in. Daripada golongan tabi'in. Sebab apa? Dia sempat berjumpa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayahandanya Nusair adalah anak angkat kepada Khalid Al-Walid. Telah diislamkan oleh Khalid Al-Walid ketika mana Khalid Al-Walid telah membuka satu kawasan bernama Hirah. Dan kemudian telah dibela dan telah dijaga, Nusair ni telah dijaga oleh Khalid Al-Walid. Dan kemudian Nusair ni telah menjadi panglima perang dan bersama Uqbah bin Nafi' ketika itu berkhidmat di bawah pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Panglima perang yang mana telah membantu ekspedisi mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Musa bin Nusair pada ketika kecilnya, dia ni suka mendengar kisah-kisah para sahabat. Kisah-kisah keberanian para sahabat, kisah-kisah keberanian Khalid Al-Walid, kisah-kisah keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas, kisah-kisah keberanian Abu Ubaidah Al-Jarrah dan pelbagai peristiwa peribadi para sahabat. Dan perkara ini telah menjadikan jati diri beliau sebagai seorang yang berani, sebagai seorang yang jiwa untuk berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah mendambakan khidmatnya dan telah bergerak dalam ekspedisi dakwah ni, ekspedisi mengembangkan kekuasaan umat Islam ni ketika umur dia 20 tahun. Bayangkan ketika umur 20 tahun dan sampai ke bumi Andalus. Ketika itu dalam umur dia 73 tahun dia membuka Andalus. Dan setelah sempurna pembukaan Andalus ketika umur dia 75 tahun. Dan beliau tidak pernah kembali ke bumi kelahiran beliau. Beliau terus bergerak ketika umur dia 20 tahun dan terus bergerak sampai ke Afrika Utara dan kemudian sampai ke bumi Eropah mengembangkan Islam. Dan akhir sekali beliau telah dipanggil oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk tidak meneruskan ekspedisi tersebut. Sebab apa? Kekhawatiran Al-Walid bin Abdul Malik ni tentang kalau beliau telah meneruskan ekspedisi tersebut, mungkin takut benda-benda yang buruk akan berlaku pada tentera-tentera Islam. Dan perjalanan agak jauh. Okey. Musa bin Nusair ini dia seorang panglima besar, telah membuka bumi Maghribi, telah membuka bumi Tunisia. Dan beliau ada seorang anak didik beliau yang sangat fasih berbahasa Arab, walaupun daripada suku kaum barbar dan hebat dari segi ilmu peperangan. Beliau adalah
Tariq bin Ziyad. Okey, Tariq bin Ziyad ni adalah seorang panglima. Panglima yang mana dia mula-mula Islam pada umurnya 39 tahun. Dan dia telah membuka Andalus pada umur 42 tahun. Langkah dia agak cepat. Dan beliau ni tak nak ketinggalan dalam apa penerusan untuk bersama-sama membantu agama Islam ni. Membantu agama Allah Subhanahu Taala. Dia memeluk Islam ketika umurnya agak lewat sikit, umur 39 tahun. Dan ketika itu, dia telah ambil keputusan untuk bersama-sama tentera Islam dan membuka Andalus. Dan beliau ni telah dilihat oleh Musa bin Nusair seorang yang mempunyai jiwa kepimpinan, jiwa kehebatan, jiwa yang mana untuk meneruskan agama, untuk yang jiwa ada jiwa mencintai agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau ni Tariq bin Ziyad sangat bercita-cita untuk membuka Andalus. Begitu juga dengan gurunya, Musa bin Nusair bercita-cita untuk membuka Andalus. Beliau juga turut bercita-cita untuk membuka Andalus. Dan beliau menunggu masa, beliau serta gurunya menunggu masa untuk bergerak ke bumi Andalus. Ketika itu, gurunya Musa bin Nusair berada di Qairawan dan Tariq bin Ziyad membantu Musa bin Nusair untuk menguruskan pentadbiran di bumi Tonga. Tonga ni satu bumi ataupun satu tempat di utara Maghribi, tak silap saya. Di utara Morocco. Apa yang berlaku? Okey, di sini saya nak menceritakan apa yang berlaku sebenarnya. Apa yang berlaku sebenarnya di sebalik pembukaan bumi Andalus. Ketika mana? Sebelum pembukaan bumi Andalus, bumi Asbania ataupun bumi Spanyol ni telah diperintah oleh seorang raja, Roderick. Roderick ni dikabarkan mengambil jawatan kerajaan, mengambil kedudukan sebagai raja dengan cara merampas kuasa. Kemudian Roderick ni ada satu wilayah bernama Sabta. Dan gubernur wilayah Sabta tu nama Julian. Julian ni menghantar anak perempuannya untuk belajar di satu nama kawasan tersebut nama Tulaitola. Dalam bahasa Arabnya Tulaitola, tapi dalam bahasa Inggerisnya mungkin Toledo. Untuk belajar tentang peradaban ataupun tentang katakan perstrukturan ataupun ilmu di bawah kerajaan Roderick ketika itu. Dan telah memutuskan puterinya ke sana. Dan tapi apa yang berlaku? Puterinya telah dicabul oleh Roderick dan Roderick telah mengkhianati Julian. Ketika itu Julian mempunyai perasaan dendam terhadap Roderick. Apa yang telah dibuat oleh Julian? Julian meminta tolong kepada Tariq bin Ziyad. Meminta tolong Tariq bin Ziyad untuk memusnahkan Roderick. Dan mereka mengadakan perjumpaan dan mereka bermesyuarat bahawa Tariq bin Ziyad mengatakan bahawa tentera muslimin bersedia untuk berperang dengan Roderick, tetapi tidak ada kapal ketika itu untuk menyeberang. Dan akhir sekali Julian berkata dia sanggup sponsor, sanggup bagi kapal kepada tentera Islam untuk menyeberang selat ataupun laut yang memisahkan antara Maghribi dengan Spanyol ketika itu. Dia sanggup sponsor dan sanggup bagi. Kemudian Tariq bin Ziyad telah menulis surat kepada Musa bin Nusair ketika itu di Qairawan, dan Musa bin Nusair pula telah menulis surat kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik. Dan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah mengizinkan tentera-tentera Islam untuk diutuskan ke bumi Andalus. Okey. Kita lihat Ini perjalanan dia. Okey, perjalanan dia. Pada tahun
tak selesai pada tahun 91 Hijriah, yang mana Musa bin Nusair ni telah menghantar Tarif bin Malik dan telah mengadakan Tarif bin Malik untuk untuk mengadakan siasatan atau mengadakan buat siasatan di bumi Andalus, di bumi Sepanyol ketika itu. Di bumi Andalus ketika itu ataupun di bumi Sepanyol ketika itu. Iaitu Sepanyol dan Andalus satu tempat yang sama ya. Kadang-kadang saya gunakan istilah Andalus, kadang saya gunakan istilah Sepanyol. Okey. Tarif bin Malik telah sampai dan kemudian mengadakan siasatan dan membuat tinjauan tentang kekuatan musuh, bagaimana kekuatan kerajaan Rodrik ketika itu. Dan akhir sekali dia telah memberitahu kepada Musa bin Nusair, dan Musa bin Nusair menulis surat sekali lagi kepada khalifah untuk minta izin untuk menghantar tentera untuk berjihad di bumi Andalus ketika itu. Dan khalifah pun telah mengizinkan dia, dan disediakan pasukan berjumlah 12,000 dan dipilih anak buahnya Tariq bin Ziyad. Pada mulanya pasukan itu berjumlah 5,000. Disediakan 5,000 dahulu. 7,000 kata atas saya dalam 7,000 dahulu. Kemudian dilantik anak buahnya Tariq bin Ziyad untuk menyeberang Selat Gibraltar ni, ataupun Selat Jabal Tariq ni. Dan apabila telah sampai Tariq bin Ziyad di Jabal Tariq, kemudian dihantar lagi 5,000 pasukan untuk bersama Tariq bin Ziyad. Jadi pasukan muslimin ketika itu 12,000. Apa yang berlaku tuan-tuan ketika itu? Yang mana ketika itu apabila tentera Islam telah sampai di bumi Andalus, dan Tariq bin Ziyad berdiri di Jabal Tariq tersebut, dan kemudian dia membakar semua kapal-kapal tentera Islam. Dia kata musuh di hadapan kamu dan laut di belakang kamu. Sekarang pilih antara dua. Lebih kurang itu sekarang pilih antara kedua ni. Dan supaya dia mengatakan kata semangat pada tentera Islam, supaya jangan menyerah kalah dalam peperangan kali ini. Supaya sama ada syahid ataupun sama ada agama Allah tersebar ataupun mereka syahid di jalan Allah SWT. Jadi berita ini telah sampai kepada Rodrik. Dan Rodrik mengutuskan membentuk pasukan berjumlah 100,000 untuk berhadapan dengan Tariq ibn Ziyad. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Dan mereka daripada Toledo ataupun daripada Toledo 100,000 pasukan tentera Rodrik ini bergerak sehingga mereka sampai satu tempat tu. Nama tempat tu Wadi Bilbat. Dalam bahasa Arab Wadi Bilbat. Dalam bahasa Inggeris saya tak pasti istilah dia sebab saya mendengar dalam bahasa Arab. Dia punya ceramah dia. Dan Tariq bin Ziyad ketika itu juga pula telah berada di Wadi Bilbat tu menunggu pasukan Rodrik dengan angkuhnya. Mereka kata dengan jumlah sedikit ni dengan mudah mereka beratah. Pada tepat 28 Ramadan tahun 92 Hijriah, tahun 92 Hijriah ataupun 93 tahun 93 Hijriah, tak salah saya tahun 93 Hijriah. Okey. Telah berlaku satu pertempuran yang mana yang melibatkan kaum muslimin dengan tentera Rodrik. Kaum muslimin ketika itu berjumlah 12,000, Rodrik berjumlah 1,000. Peperangan telah dimulakan oleh tentera Rodrik. Mereka menyerang tentera muslimin dan kaum muslimin menyambut serangan tersebut dengan takbir. Dan kemudian tentera muslimin
berundur ke belakang dan musuh menyangkakan bahawa orang-orang Islam ni telah menyerah kalah, berlari minta bukang. Tetapi apa yang berlaku, tentera muslimin rundur ke belakang. Ketika mana dalam pengunduran tersebut, tentera muslimin telah berjaya menyeberangi sungai. Di sebelah sungai tersebut, para pemanah Islam telah memanah ke arah musuh. Dan akhir sekali apa yang berlaku, musuh pun bertembaran mati terkorban. Tetapi peperangan itu tak habis di situ saja. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Seterusnya, peperangan itu berlanjutan sampai bulan Syawal. Daripada 28 Ramadan sampai bulan Syawal, pada hari terakhir serangan tersebut, Tariq bin Ziyad telah menyerang secara mengejut. Yang mana tentera Rajid ketika itu baru hendak bangun tidur, dan Tariq bin Ziyad selepas solat subuh, mereka siapkan tentera dan kemudian menyerang secara mengejut, dan pihak musuh ketika itu dalam keadaan kelam kabut tidak mampu bertahan, dan akhir sekali mereka menyerah kalah dan Rajid telah terbunuh dalam pertempuran tersebut. Terlihat kekuatan tentera Islam pada tahun 93 Hijriah, yang mana dalam pembukaan bumi Andalus berlaku satu peristiwa yang besar, iaitu peristiwa peperangan Wadi bil Bat, kemenangan pihak tentera Islam. Walaupun tentera Islam telah terkorban seramai 3,000 orang ketika itu. Kemudian tentera Islam bergerak satu kawasan yang lain, dan 3,000 lagi telah syahid. Kita lihat daripada 12,000, 6,000 orang telah syahid di jalan Allah SWT. Harga yang mahal, yang pengorbanan untuk agama Allah SWT yang kaum muslimin ketika itu telah berikan. Daripada 12,000 tinggal 6,000 saja. Dan akhir sekali mereka sampai ke Tulaitullah, dan Tariq bin Ziyad ketika itu telah menunggu ketuanya, iaitu Musa bin Nusair, yang mana Musa bin Nusair bersama 18,000 para mujahid daripada Yaman, daripada Iraq, daripada Dimash, yang mana mereka datang ke bumi Andalus untuk semata-mata untuk menyebarkan agama Allah SWT. 18,000, dan mereka bergerak, dan sebahagian daripada tentera muslimin telah membuka bumi Portugal ataupun bumi Portugal. Orang Arab panggil Portugal. Dan kemudian akhir sekali mereka bertembung, mereka bercantum jadi satu pasukan, Musa bin Nusair dengan Tariq bin Ziyad di satu tempat nama Toledo ataupun Tulaitullah. Jadi 24 Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad telah memimpin pasukan muslimin selama 24,000 untuk menyempurnakan pembukaan bumi Andalus. Ketika itu. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Ketika mana pembukaan bumi Andalus, mereka nak bergerak ke bumi Perancis pula, telah sampai surat daripada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik meminta Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair kembali ke bumi Dimash, datang ke bumi Damsyik, dan jangan meneruskan ekspedisi pembukaan tersebut. Dan perasaan sedih Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair ketika mana Khalifah suruh balik semula. Mereka katakan bahawa kami nak meneruskan pembukaan ni. Kenapa kami perlu balik? Kami nak mati di jalan Allah SWT. Dan mereka akur, mereka taat kepada Amir, mereka taat kepada Khalifah, dan mereka kembali ke bumi Damsyik ketika itu. Khalifah telah gering, dan akhir sekali Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah wafat. Dan naik pula Hisham bin Abdul Malik. Dan Hisham bin Abdul Malik ni, tuan-tuan, yang mana Hisham bin Abdul Malik ni telah melantik Musa bin Nusair menjadi bodyguard dia ataupun pengiring dia. Dan dia tak bagi juga Musa bin Nusair ni untuk membuka bumi, untuk meneruskan pembukaan ataupun untuk meneruskan di medan perjuangan, di medan perang. Dan
dia telah menanti Musa bin Nusair ni sebagai bodyguard dia untuk dia pergi ke Mekah. Dalam perjalanan kembali daripada Mekah, ketika mana dia sampai bumi Madinah, Musa bin Nusair dalam keadaan sakit kering dan telah berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, jika aku dipanjangkan umur, pilihkanlah aku lagi dalam medan jihad. Jika aku tidak panjang umur lagi, kau matikan aku di bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku minta dikebumikan di Baqi'. Dan sekali dan dia telah wafat pada tahun 98 Hijriah bersamaan umur dia 70 tahun ketika itu. Yang mana kalau Tariq bin Ziyad, kita tidak tahu kisahnya, tapi dapat yang bahawa ada yang pendapat menceritakan bahawa dia telah wafat di bumi Damsyik ketika umurnya lebih kurang 51 tahun ataupun 50 tahun pada tahun 102 Hijriah. Itulah pengorbanan orang dahulu untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan saksikan lagi, kita akan dengar, saya akan membentangkan lagi bagaimanakah peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika selepas pembukaan bumi Andalus. Kisah Andalus ni kisah yang panjang, kisah yang menarik untuk kita ambil pedoman dan iktibar. InsyaAllah kita mendengar, semoga kita ambil pedoman dan iktibar insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.